Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam 14 Januari bersama dengan 11 Jamadil Akhir. Kita dan tadabbur Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 juzuk ke-7 dalam program video Tazkirah Al-Ridwan bagi kelas pengajian Ta'mir Masjid dan Surau Negeri Perak Darul Ridwan bagi tahun 2022 musim COVID-19. Semoga Allah permudahkan kita. Kita baca ayat 17 sampailah 19. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan sekiranya Allah menimpakan bahaya kepadamu, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, dan sekiranya Allah menimpakan bahaya kepada kamu, فَلَا كَاشِفَ لَهُ, maka tiada apa yang dapat kamu, maka tiada yang dapat mengangkatnya. Fala kashifalah, tiada siapa yang dapat mengangkatnya. Illahu, malaikat dia, malaikat Allah. Wa in yamsaska bi khairin, dan sekiranya Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, fahuwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha perkasa. Wa huwal qahiru, dialah yang maha perkasa. Qahar, Allah lah yang maha perkasa. Fawqa ibadihi, atas hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat seterusnya, ayat 19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Qul ayyu syai'in akbar, katakanlah apa dia penyaksian yang lebih besar. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, katakanlah apa dia penyaksian yang lebih besar. Katakanlah Allah itulah saksi. Qulillahu syahid, Qulillahu syahidun baini wa bainakum, katakanlah Allah itulah saksi antara saya dengan kamu. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi, dan telah diwahyukan kepada saya Al-Quran ini supaya dengannya saya dapat memberikan amaran kepada kamu. Liunzirakum bihi, untuk saya bagi amaran kepada kamu. Wa man balagha, dan yang boleh sampai Quran kepadanya. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, adakah tunggu kamu mengakui ada Tuhan di samping Allah? Qul la ashhad, katakanlah saya tidak mengakui. Qul innama huwa ilahun wahid, katakanlah hanya saja dia tiada
Dia itulah Tuhan yang satu. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan sungguhnya saya bersih dari apa yang kamu sekutukan. Alhamdulillah, kita baca 3 ayat daripada surah Al-An'am 17, 18 dan juga 19. Di mana setelah Allah terangkan nasib orang-orang yang terlepas dari siksaan, malahan diberi pula kenikmatan di akhirat kelak. Ni, ada orang terlepas dari siksa, Allah bagi nikmat. Maka pada ayat ini ditekan pula tentang kekuasaan Allah untuk menghilangkan siksaan atau memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya semasa di dunia pula. Maka kekuasaan tersebut ada terletak di tangan Allah. Tiada siapa yang boleh mencampurinya. Allah lah segala-galanya. Maksudnya kalau seorang manusia itu ditimpa bahaya, kemalangan, penyakit, kemiskinan, kedukaan atau apa sajalah di dunia hari ini. Banjir, aksiden, lemas, apa saja yang berlaku hari ini, penyakit. Kerana takdir Allah telah menimpakan yang demikian itu. Maka siapa pun yang dapat nak angkat, tak siapa yang nak menghalang. Nak mengangkat pun tak boleh, nak halang pun tak boleh. Tak boleh nak cover pun. Atau nak tolak musibah tersebut daripada dirinya. Selagi Allah belum menolak musibah tersebut daripadanya. Allah Al-Qahhar, Maha Berkuasa. Allah sahajalah yang berkuasa menghilangkan segala keburukan dan bahaya, mara bahaya yang menimpanya. Begitu pula seandainya seorang manusia itu berkeadaan sihat walafiat dan kuat, berada dalam kekayaan, kemewahan, kesenangan, atau sentiasa dalam kebahagiaan, keseronokan, kegembiraan, maka semua kebaikan yang diterimanya itu datangnya daripada Allah, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah juga. Jadi siapa yang boleh menghalang? Kerana Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Dengan demikian, seorang yang mengaku dirinya mukmin yang sejati, janganlah sekali-kali menumpukan harapan, permintaan atau permohonan kepada selain Allah. Nak berdoa hanya kepada Allah. Sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta dengan Allah. Sama ada untuk menolak mudarat atau mara bahaya, mampu untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya, pada satu hari aku berada di belakang Rasulullah SAW, sama-sama mengenunggang seekor bagal. Baginda telah berkata, yang bermaksud, hei budak, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Peliharalah Allah dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan tegahannya. Nasib Allah memeliharamu dengan menyampaikan cita-citamu agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Peliharalah Allah. Nasib engkau dapati yang engkau cita-citakan tadi berada di hadapanmu, yang ini akan tercapai. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ketahuilah, seandainya semua umat telah bersatu untuk mendatangkan kebaikan kepadamu, mereka tak dapat melakukannya, melainkan telah ditulis atau telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mendatangkan mudarat kepadamu, mereka tiada juga dapat melakukannya, melainkan telah ditulis oleh Allah untukmu. Qalam telah pun terangkat dan kitab telah pun kering tulisannya. Segala sesuatu telah termaktub dalam azali. Ini sabda Nabi untuk kita sama dapat tadabbur, dapat ingat. Jangan duk terbaik minta dengan benda lain. Hari ni khutbah, jauhi khurafat. Yang duk main dengan khurafat, tangkal lah, azimat lah,
kubur lah, pokok besar lah, pelaris lah, pengasih lah, jangan. Daun bambu lah, pakai rotang lah, jangan. Duk minta-minta dengan benda-benda pelik-pelik. Mambang kuning lah, mambang hijau lah, jangan. Ini menyebabkan syirik. Dosa syirik Allah tak ampun, sahabat-sahabat. Jangan jumpa tukang tilik, jumpa apa namanya tukang ujung, alis, jangan. Berdoa dengan ayat Quran boleh. Jampi dengan Al-Quran boleh. Fatihah tu jampi, ayat jampi. Jangan duk pakai ayat lain. Mambang biru, mambang kuning, mambang. Datanglah berdamping denganku wahai si mambang, jangan. Itu mentera-mentera entah apa-apa. Syaitan seronok, kita ditipu oleh syaitan. Inilah Nabi ajar. Allah sahajalah yang boleh datangkan mudarat atau manfaat. Dengan izin Allah juga. Jangan duk sibuk dengan benda-benda karut-marut. Kita dah maju sekarang. Lama dah Islam yang jangan lagi kita duk ikut-ikut. Kita ada mufti. Kita ada para ulama. Bila mufti kata haram lah. Mufti ikut Quran. Kita ikut apa? Ni masih lagi orang duk pening kepala ni. Bak bersih kuih ke, tolong kuih ke, masih lagi pening kepala. Jangan pening. Kan Allah dah buat firman dah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah suruh kita ni tolong menolong dalam kebaikan. Al-birri wat taqwa, kebaikan dan bertakwa. Kemanusiaan, tolong kemiskinan, tolong dia kelaparan, dia kesempitan, dia susah, tolong dia, kemanusiaan. Tapi ingat, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong dia dalam perkara ismi, dosa dan permusuhan, dalam perkara syirik. Tolong basuh ke, tolong selamat ke, tolong cuci ke. Selamatkan berhala daripada tenggelam. Tak boleh tolong menolong syirik. Tak boleh. Ada unsur-unsur syirik. Tak ada kompromi dalam Islam. Lain boleh kemanusiaan. Nabi pernah suap makanan kepada Yahudi yang tua. Suap makanan, tak ada masalah. Tapi jangan pergi duk basuh, cuci, angkat, tolong, sedekah untuk gereja. Tu. Ni kena fahamlah sahabat-sahabat. Jangan kita duk timbul polemik macam-macam lagi. Malah kita bekerja, beramal, banyak kerja yang kita kena buat ni. Kita nak majukan negara kita dengan Islam. Kita nak beramal dengan Islam. Bab masa dah tak panjang. Kita dah, kalau era 60 ni, dah pencen ni, kita dah maghrib dah sahabat-sahabat. Marilah kita renung apa bekalan nak kita bawa. Jangan kita rasa kita seronok, kita dah banyak amal, kita ni banyak jasa, jangan. Marilah kita terus berjuang, berbakti, berjihad. Kita lemah, kita banyak kekurangan. Kita hanya perlu ihsan Allah untuk kita terus bertahan, bertabah menghadapi segala rintangan. Dan yang penting kita beramal ikut apa yang disebut dalam Quran. Beramal apa yang disebut oleh Nabi dengan penuh mukhlisina lahuddin. Jangan duk sibuk dengan medsos kita seronok bila kita masukkan suatu kenyataan, orang ramai share, like, seronok kita jangan seronok meraban. Seronok yang memang seronok yang dibantu oleh syaitan, jangan. Ni masuk muka kita, masuk wajah kita situ. Komen cantiknya jangan. Macam hari ni TikTok, top tik semua ada, jangan. Bila kita takut kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bila kita bertakwa kepada Allah, jangan kita duk mudah bermain dalam agama. Bermain dengan tutur kata kita, bunyi macam sedap, tapi kita memang kod kita dah tersalah. Tersalah pekuk, tersalah peluk, tersalah jalan. Inilah Quran mengajak kita jangan bergantung kepada makhluk untuk menolong kita, melainkan dengan apa yang diizinkan oleh Allah. Tu bergantung metode dengan makhluk, jangan kubur keramat ke, pokok keramat ke, keris keramat ke, barang yang lama perubah, jangan. Ini khutbah dah sebut tadi. Ni. Dan seterusnya Allah menyebut wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang maha perkasa. Siapa dia? Allah lah. Atas hambanya juga dialah yang maha bijak. Al-Hakim.
Al-Khabir, bijaksana dan maha mengetahui. Allah tu perkasa, mempunyai kekuasaan, mengatur segala kuasa yang ada pada seluruh makhluk. Sedang hamba-hambanya pula tetap di bawah kuasa Allah. Bila-bila masa Allah dapat mentakdirkan mereka dalam kesulitan hidup, kesempitan, kesusahan, kemiskinan, kehinaan, kematian dan macam-macam. Jadi siapa pun boleh lari. Dari daripada makhluk ini dapat menghalang-halangi kudrat Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Malah tiada perlu dapat melepaskan diri dari kekuasaan dan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir, ayat 19 yang kita baca. Katakanlah apa dia penyaksian yang lebih besar. Qul ayu syai'in akbaru syahadatan. Katakanlah apa dia penyaksian yang lebih besar. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah Allah itulah saksi antara saya dengan kamu. Uhiya ilayya hadha, dan telah diwahyukan kepada saya Quran. Hadzal Qur'anu liunzirakum bihi. Telah diwahyukan kepada saya Quran ini supaya dengannya saya dapat memberikan amaran kepada kamu. Dan yang boleh sampai Quran kepadanya. Wa man balagha innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Adakah sungguh kamu mengakui adanya Tuhan di samping Allah? Qul la ashhad. Katakanlah saya tidak mengakui. Qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah hanya saja dia itulah Tuhan yang satu, dan sesungguhnya saya bersih dari apa yang kamu sekutukan. Sahabat-sahabat, sebab ayat ini diturunkan asbabun nuzul, ikut kata Al-Kalbi, bahawa Rasulullah SAW pada suatu ketika telah didatangi oleh puak-puak musyrik Mekah, geng-geng musyrik, geng-geng kafir Quraisy Mekah ni, datang kat Nabi kata, Muhammad, tunjukkanlah kepada aku atau kepada kami siapakah yang jadi saksi bahawa engkau ni Rasulullah. Siapa dia saksi? Mengaku buat ni. Cerca Nabi, ejek Nabi. Ni hari ni masih lagi ada orang jadi spesies macam ni. Cerca Nabi, samakan Nabi dengan perangai dia. Ni jangan. Setahu kami, tiada siapa pun yang mahu mempercayai engkau. Tak ada orang percaya pun engkau ni. Kerana sungguhnya telah kami tanyakan kepada orang Yahudi dan Nasrani tentang dirimu. Cari geng dia. Cari saksi pok-pok yang kafir juga. Pok Yahudi, Nasrani. 2 kali 5 je pok ni. Mereka katakan bahawa engkau tak ada mempunyai sebutan pun. Tak dikenal dalam kalangan mereka. Tak ada dalam kitab mereka. Ni pembohong. Maka Allah teruskan ayat ini yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin yang mendustakan kenabianmu itu dan tak mahu mempercayaimu, apa dia penyaksian yang terlebih besar. Ini sekiranya mereka dapat menjawab pertanyaan ini, tetapi sekiranya mereka tidak dapat menjawab, engkau lah menjawab. Mereka tak boleh jawab punya. Jadi engkau tolong jawab. Apa jawapan dia? Allah itulah saksi antara saya dengan kamu. Qulillah, katakan Allah, syahidum baini wa bainakum. Tu Allah jawab. So Nabi jawab. Allah itulah saksi antara saya dengan kamu. Jelasnya, oleh kerana puak-puak musyrik itu menuntut Nabi supaya datangkan saksi yang boleh diterima tutur katanya dan dapat memberikan penyaksiannya tentang kenabian baginda, maka Allah Ta'ala telah menerangkan dengan turunnya ayat ini bahawa Allah itulah saksi yang paling besar. Paling besar. Nak sangat saksi. Akulah saksi, Allah kata, yang mengakui benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengakui pula kebatilan orang-orang kafirmu tu. Batil. Begitu pula Allah mengakui kenabian baginda yang terkandung dalam ayat ini. Uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Sadaqallahul azim. Dan telah diwahyukan kepadaku Quran ini supaya dengannya aku dapat memberikan amaran kepada kamu dan yang boleh
sampai Quran kepadanya. Yakni Allah jadi saksi tentang benarnya kerasulan aku. Buktinya ialah kerana aku telah dituruni kitab suci Al-Quran. Al-Quran suatu mukjizat yang melemahkan kebolehan kamu untuk menandinginya dan melumpuhkan kesanggupanmu untuk menentangnya. Kamu tak boleh buat Quran macam ni. Buat Quran ni bukan ciptaan manusia. Inilah mukjizat daripada Allah. Tak siapa boleh nak lawan. Walha kamu telah terkenal dengan tokoh-tokoh bahasa, pakar linguistik, pakar bahasa yang pepah bertutur, bersastra, yang halus menyusun bahasa. Jadi Al-Quran adalah bukti akan benarnya kerasulanku dan deringan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran pula saya pergunakan untuk mempertakutkan kamu dan ingatkan kamu supaya tidak melanggar perintah Allah. Ni Quran. Bukan aku yang buat. Allah lah yang turunkan kepada aku. Allah maha berkuasa, maha bijak. Kamu bijak macam mana pun tak lawan Quran. Kamu pakar sajak, pakar syair, pakar pantun, pakar macam-macam pakar lah. Akhirnya jadi puaka kamu. Kamu nak lawan Allah. Ni sebut. Allah sebut. Dialah jadi saksi, dialah turunkan Quran. Ni bukti. Muhammad itu aku yang lantik, aku yang hantar. Tu dia. Tapi popok tu jenis pekak badak. Badak sumbu, tak nak dengar, tak lawan Allah. Betul hari ni kita boleh baca Quran, sami'na wa ta'na, katakanlah kami dengar yang patut. Jangan kita jadi pekak badak juga, walhamdulillah. Baca Quran, ramai baca Quran tapi dilaknat oleh jangan, walhamdulillah. Ni baca Quran tapi tak ikut Quran, kita bimbang sahabat-sahabat. Lah. Begitu pula untuk mempertakutkan dan mengingatkan kepada seluruh umat manusia yang sudah pun didatangi oleh Al-Quran supaya tetap setia dengan, beriman dengan Al-Quran sampai hari kiamat. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra kulla ashhad. Adakah sanggup kamu mengakui ada Tuhan di samping Allah? Katakanlah saya tidak mengakui. Yakni katakanlah wahai Muhammad kepada mereka popok tu, musyrik tu, adakah kamu mengakui adanya Tuhan yang lain daripada Allah? Buktinya kamu menyembah patung dan berhala? Katakanlah kepada orang musyrik itu, saya tidak mengakui apa yang kamu akui. Bahkan saya menentang dan menolak apa yang kamu akui. Kamu ni syirik. Orang yang musyrikin. Qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, hanya senya dia itulah Tuhan yang esa, dan sungguhnya saya bersih dari apa yang kamu sekutukan. Yakni tegaskan kepada mereka bahawa Tuhan yang disembah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyentuhinya. Dan katakanlah, saya adalah bersih dari noda-noda syirik dan terlepas dari segala yang kamu sembah dan kamu puja seperti patung, berhala dan lain-lain lagi. Inilah Allah ajar, ingatkan Nabi dan kita umat Islam, kita beriman dengan Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Suratul Ikhlas, bacalah, hayatilah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus istiqamah dengan akidah Islam, dengan syariatnya, dengan sunnah rasulnya sebagai ikutan dan rujukan kita sampailah kita mati suatu masa nanti. Yang penting kita terus menjadi orang yang menegakkan kalimah Allah, yang menjaga kalimah Allah, memperjuangkan syariat Allah sehingga tertegaknya dan diri kita dan negara kita, insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita, panjangkan usia kita, rezeki halalan tayyibah, jauhkan dari penyakit-penyakit yang bahaya, dan amalan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa, salah, silap khilaf kita Allah ampuni mudah-mudahan. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.